Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Atikah binti Zainuddin dari kelas Desel 1. Hari ini saya akan membentangkan projek pertama saya yang bertajuk Kuih Siput Bonda. Isi kandungan dalam pembentangan saya pada kali ini adalah trailer, yang kedua watak dan perwatakan, sinopsis, treatment, senario dan shortlist. Dalam cerita ini ada dua watak utama, iaitu yang pertama Ma dan yang kedua Amni. Ma seorang ibu tunggal dan dia suka untuk mencuba resepi-resepi baharu di ruang dapur rumahnya. Dan yang kedua Amni merupakan seorang pelajar dan dia juga suka untuk melihat resepi-resepi makanan di media sosial, di iklan TV dan sebagainya. Dalam cerita ini, Amni dan Ma tinggal berdua di rumah peninggalan arwah atuknya. Manakala watak sampingan dalam cerita ini ialah penjual kuih siput dan kawan Ma. Kuih siput Bonda mengisahkan dua anak beranak iaitu Ma dan Amni yang tinggal di rumah peninggalan arwah atuknya. Pada satu hari, Amni terlihat satu iklan berkaitan kuih siput. Jadi, daripada iklan itu, dia teringin untuk mencuba kuih siput itu sendiri. Dia meminta ibunya untuk membuat kuih siput, tetapi ibunya menolak kerana sudah banyak makanan yang telah dimasaknya untuk dimakan bersama-sama dengan Amni. Amni berasa tidak berpuas hati dan pelbagai cara telah digunakan oleh Amni untuk mendapatkan kuih siput itu, tetapi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Jadi, pada satu hari, ibunya mengajak Amni untuk membuat kuih siput itu bersama-sama setelah melihat pelbagai kekecewaan yang telah dihadapi oleh Amni. Jadi Amni berasa sangat gembira dan teruja kerana beranggapan bahawa hasratnya telah pun tercapai. Kegembiraan Amni hanyalah bersifat sementara apabila ibunya disahkan meninggal dunia yang berpunca daripada penyakit yang telah lama dihidapnya tanpa pengetahuan Amni. Jadi, tanpa disangka-sangka, kuih siput itu merupakan air tangan ibu Amni yang terakhir. Seterusnya treatment. Treatment merupakan pecahan babak dalam cerita ini mengikut sunan tanpa sebarang dialog. Pada babak pertama, pengenalan watak di mana watak Amni dan Ma diperkenalkan di ruang dapur pada waktu siang. Yang kedua, babak Amni teringin kuih siput yang berlaku di halaman rumah pada waktu siang. Pada babak ini, Amni melihat iklan di telefon pintarnya berkaitan kuih siput dan disebabkan oleh iklan itu, dia teringin untuk mencuba kuih siput. Dan yang ketiga, sesi memujuk yang berlaku di ruang dapur pada waktu siang. Pada waktu ini, Amni memujuk ibunya meminta untuk membuat kuih siput seperti di dalam iklan yang dilihatnya. Dan babak keempat, cari resepi. Amni mencari resepi berikutan penolakan permintaannya oleh ibu yang berlaku di dalam bilik pada waktu siang. Dia mencari resepi kuih siput supaya dia dapat membuat sendiri kuih siput itu. Dan babak kelima, percubaan pertama di mana Amni mencuba membuat kuih siput pada kali pertama di ruang dapur pada waktu malam. Dan babak keenam, pencarian kuih siput. Berikutan ketidakmencarian kuih siput yang dibuat oleh Amni pada malam sebelum ini, dia berhasrat untuk mencari kuih siput daripada mana-mana penjual yang berlaku di dalam bilik pada waktu malam. Dan pada babak ketujuh, hasrat tercapai di mana Amni berjaya menghubungi penjual tersebut dan penjual tersebut
boleh menghantar kuih itu kepadanya yang berlaku di dalam bilik pada waktu siang. Dan yang ke-8, malang tak berbau, di mana pembelian kuih siput itu menyebabkan Amni kecewa kerana kuih itu tidak sedap seperti yang dijangkakan yang berlaku di halaman rumah pada waktu pagi. Dan pada babak yang ke-9, usaha Amni, di mana Amni cuba untuk mencari resepi baharu yang ingin dicubanya dalam pembuatan kuih siput yang berlaku di dalam bilik pada waktu siang. Dan yang ke-10, impian Amni menjadi nyata apabila ibunya mengajak Amni untuk membuat kuih siput itu bersama-sama di ruang dapur pada waktu siang. Dan babak yang ke-11, nikmat sebenar di halaman rumah pada waktu siang, di mana Amni merasai kenikmatan, kesedapan, kerangupan kuih siput yang dibuat oleh ibunya sendiri. Dan babak yang ke-12, tak kuduga, di mana Amni mendapati ibunya terbaring di ruang dapur pada waktu siang selepas membuat kuih siput bersama-sama. Dan babak yang ke-13, rahsia terbongkar di dalam bilik pada waktu malam apabila Amni mengetahui rasa yang telah dipegang oleh ibunya berkaitan tentang penyakitnya. Dan babak yang ke-14, trauma yang berlaku di ruang tamu pada waktu siang. Dan babak yang terakhir, kuih siput bonda yang berlaku di dalam bilik pada waktu siang. Seterusnya, senario kuih siput bonda. Logline kuih siput bonda ialah kuih siput bonda merupakan air tangan ibu yang terakhir. Okay, dalam kuih siput bonda ini, skrip yang digunakan menggunakan dialek Terengganu dan juga campuran bahasa standard. Dan dalam filem ini terdapat juga lakon layar oleh beberapa watak. Okay, seperti dalam babak pertama, babak ke-7, babak ke-14 dan babak yang terakhir iaitu 15, hanya lakon layar yang digunakan, manakala pada babak selebihnya ia merupakan campuran lakon layar dan skrip oleh watak-watak yang terlibat dalam setiap babak. Ini merupakan contoh senario yang saya hasilkan untuk filem pendek Kuih Siput Bonda. Bagi tulisan berwarna merah, ia menunjukkan screenplay yang telah saya laksanakan dalam filem pendek ini, manakala tulisan yang berwarna hitam, contohnya Amni, sedapnya kuih siput yang dimakan, rasa lapar dah pula, itu menunjukkan skrip ataupun dialog bagi watak tersebut. Seterusnya, shortlist. Apa tujuan shortlist? Shortlist bertujuan untuk memetakan setiap jenis shot, camera movement, camera angle yang perlu digunakan ketika proses syuting nanti. Contohnya babak pertama pengenalan watak, saya menggunakan extreme long shot untuk menunjukkan pemandangan rumah atuk. Dan untuk shot yang kedua, saya menggunakan detail untuk menunjukkan Ma melihat resepi dipegangnya yang telah ditulis sebelum ini. Dan shot yang ketiga, medium shot, Ma mengacau makanan di atas dapur dan seterusnya. Dengan adanya shortlist ini, ia akan guide dan membimbing, memudahkan saya ketika proses syuting nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.